Didik TV KPM. Okey, kali ini kita nak belajar perjalanan haji tamatuk. Bagaimana cara haji tamatuk dilaksanakan. Untuk itu, Ustazah harap cuba murid-murid perhatikan dahulu dalam buku teks pendidikan Islam, ya, garis masa haji tamatuk. Bermula dari 6 Zulhijjah, ya, kemudian 8 Zulhijjah, 9, 10, 11 dan 12 untuk memudahkan murid-murid di studio dan juga di rumah memahami perjalanan haji tamatuk ini. Ustazah telah sediakan animasinya. Jadi Ustazah harap murid-murid jangan lepaskan mata anda, perhati betul-betul skrin di kaca TV masing-masing. Ya. Okey, cuba kita perhatikan ya perjalanan haji tamatuk. Okey. Katalah kita orang Malaysia kan, Syafiqah, kita betul. Mestilah menaiki kapal terbang, sama ada kita mendarat di lapangan terbang Jeddah ataupun di lapangan terbang Madinah. Kita nak tunaikan haji tamatuk, iaitu kita menunaikan ibadat umrah terlebih dahulu dalam bulan haji dan kemudian kita menunaikan ibadat haji. Okey, jadi kita nak buat umrah dahulu ya. Lebih kurang pada 6 Zulhijjah. Ingat tu tarikh ni 6 Zulhijjah. Apa dia perkara-perkara dalam melaksanakan ibadat umrah ni? Okey, iaitu kita akan niat ihram umrah di miqat. Miqat maksudnya ialah lokasi tempat kita nak berniat. Sama ada di Bir Ali, ya, ataupun disebut Zulhulaifah, ya, ataupun di Ja'ranah disebut begitu. Ya, ada tempatnya untuk kita berniat ihram. Selepas jemaah haji berniat ihram, jemaah haji perlulah meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Okey, perkara larangan dalam ihram ni antaranya, cuba tengok jemaah haji lelaki tu yang muslimin tu. Dia pakai pakaian 2 helai kain sahaja. Maksudnya apa? Larangan memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki. Ya. Larangan memakai pakaian yang berjahit. Lagi antaranya dilarang memakai bau-bauan, ya. Dilarang menebang pokok, dilarang membunuh binatang, dilarang berkahwin. Ini antara larangan-larangan kepada jemaah haji ketika mereka berihram haji dan umrah. Okey, perhatikan betul-betul. Selepas itu apa yang berlaku? Jemaah haji akan menuju ke Kaabah untuk melakukan tawaf, dan tawaf ini dipanggil tawaf rukun. Selepas selesai menunaikan tawaf, jemaah haji akan menunaikan sa'i, iaitu berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan setelah selesai, jemaah haji akan bercukur, iaitu menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan bagi jemaah haji lelaki disunatkan bercukur. Dan selesailah rukun-rukun umrah. Yang akhir sekali ialah tertib. Setelah umrah, apakah jemaah haji, apakah yang perlu dilakukan oleh jemaah haji? Ya, menunaikan haji, ya, menunaikan haji. Ini berlaku pada 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah, jemaah haji akan niat ihram, iaitu niat ihram haji di miqat, ya, di tempat yang telah ditetapkan. Dan jemaah haji akan meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram haji dan umrah. Kemudian jemaah haji akan menuju ke Arafah, ya, untuk menunaikan ibadat yang dipanggil wukuf. Ini berlaku pada 9 Zulhijjah. Jemaah haji akan bergerak, ya, pada waktu petang ataupun pada waktu malam, iaitu apabila masuk 10 Zulhijjah menuju ke Musdalifah untuk menunaikan ibadat haji seterusnya yang dipanggil bermalam di Musdalifah. Pada ketika ini, tarikh menunjukkan 10 Zulhijjah. Untuk makluman murid-murid, tarikh masuk hari yang baru dalam Islam ialah pada waktu petang, ya, bukan waktu tengah malam, ya, pada waktu petang. Jadi pada waktu petang dah masuk 10 Zulhijjah. Baiklah, jom kita lihat, dan seterusnya kita akan menuju ke Mina.
akan menuju ke Mina untuk menunaikan ibadat yang dipanggil melontar Jamratul Kubra. Ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Seterusnya, jemaah haji akan bercukur. Dan apabila jemaah haji bercukur, ini dipanggil tahallul awal, iaitu jemaah haji boleh bebas daripada beberapa larangan dalam ihram, seperti jemaah haji lelaki boleh berpakaian biasa. Seterusnya, jemaah haji akan ke Masjidil Haram, di mana Kaabah terdapat di situ, untuk menunaikan tawaf dan juga sa'i. Ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Sekiranya jemaah haji tidak dapat melakukan ibadat ini pada 10 Zulhijjah, maka bolehlah dilakukan pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya jemaah haji akan kembali ke Mina untuk menunaikan ibadat yang seterusnya yang dipanggil bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13. Manakala pada waktu siangnya, jemaah haji akan melontar ke tiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra. Inilah yang dikatakan haji tamattu. Baiklah, Ustazah yakin murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah mesti telah memberikan fokus yang sangat baik sewaktu Ustazah menerangkan tadi. Apa kata kita uji minda rakan-rakan kita di studio? Okey. Siapa boleh jawab? Minta dengan ataupun kita sama-sama berikan jawapannya. Dalam perjalanan haji tamattu, kita menunaikan umrah lebih kurang pada 6 Zulhijjah. Nombor 1 tu apa? Ya, sila jawab. Boleh buka mic. Bukakan mic anda semuanya. Sila jawab. Nombor 1. Nombor 1. Niat ihram di miqat. Okey, bagus. Kita tengok niat ihram di miqat. Nombor 2. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Ya, meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Nombor 3, dekat Kaabah. Tawaf rukun. Tawaf rukun. Nombor 4. Ustazah, mungkin kita boleh pilih seorang? Boleh pilih seorang. Pilih seorang untuk jawab. Pilih seorang ya, sebab ramai sangat yang jawab. Ya, Nanti tak betul. boleh nak bagi markah pula. Okey, apa kata seorang saja yang menjawab nombor 4 tu lepas tawaf rukun? Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Okey, nombor 4. Ya, Adam, silakan. Sa'i. Okey, bagus. Tahniah Adam. Nombor 5, angkat tangan. Ainin, Sofia. Bercukur. Ya, betul. Okey, selesailah umrah pada 6 hari bulan. Kemudian akan yang terakhir, tertib. Dan seterusnya kita tengok haji pula pada 8 Zulhijjah itu. Nombor 7. Siapa nak cuba jawab nombor 7? Okay, silakan Alisha. Niat ihram di miqat. Ya, niat ihram di sini ialah niat ihram haji ya. Yang ke-8, siapa nak cuba? Tahniah Alisha. Yang ke-8. Ya, silakan Amir. Silakan. Ya, silakan Amir. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Yang ke-9 di Arafah tu. Apa ibadatnya? Silakan. Boleh angkat tangan. Ya, okey, Sofia. Wukuf. Wukuf. Okey, tahniah. Dan yang ke-10 di Muzdalifah. Apa amalan ibadat haji di situ? Silakan. Baik, silakan. Amir Rashdan lagi. Silakan. Bermalam di Muzdalifah. Betul, bermalam di Muzdalifah. Harapnya adik-adik di rumah pun boleh menjawabnya. Okey, ini tak habis lagi ya haji. Kita teruskan. Okey, nombor 11 iaitu di Mina. Siapa boleh jawab?
Kak Syafiqah nak jawab? Saya nak jawab, Ya, boleh? silakan. Bermalam di Mina. Yang nombor 11. Oh, nombor 11 ya? Dekat dengan perkataan dia Jamratul Kubra. Oh, Jamratul Kubra. Minta maaf, melontar Jamratul Kubra. Okey, bagus. Bagus Kak Syafiqah. Melontar Jamratul Kubra. Okey, ini berlaku pada 10 Zulhijjah. Yang nombor 12 tu, ada dah gambar kat situ kan? Nombor 12. Okey, siapa nak jawab? Ya, Alisha senyum je tadi. Okey, silakan Alisha. Bercukur. Bercukur. Okey, selepas bercukur, jemaah haji perlu terus melaksanakan apa tu yang di nombor 13 di Kaabah tu. Silakan. Okey. Ya, Adam. Silakan Adam. Tawaf rukun. Tawaf rukun. Selepas tawaf rukun yang ke-14. Ya, Ainin Sofia. Bermalam di Mina. Ainin Sofia tengok balik betul-betul nombor 14 tu. Ini dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram. Tengok dalam skrin kita. Selepas tawaf, apa dia nombor 14? Okey, Ainin cuba jawab lagi sekali. Okey, Amir nak bantu. Okey, terima kasih Amir. Ya. Ya, Amir. Sa'i. Sa'i. Okey, sa'i ya. Ainin Sofia boleh buat catatan di situ. Okey, ini semuanya berlaku pada 10. Jika tidak mampu, boleh dilakukan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan kita tengok seterusnya di Mina. Nombor 15. Di Mina, nombor 15. Ainin nak cuba jawab ke Ainin? Okey, ya, silakan. Bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ke-16, siapa nak cuba jawab? Silakan Alisha. Melontar ketiga-tiga jamrah. Ya, apa dia jamrahnya tu? Cuba sebutkan. Jamrah ula, Ya. Jamratul ula, Betul. Jamratul wusta dan Jamratul kubra. Ya, bagus tahniah. Hebatlah Ustazah. Sekarang ni Ustazah, Alhamdulillah. sebab semua dapat jawab dengan baik. Saya pun ada tersilap tadi. Silap tu. Okey, tapi Okey. Ustazah, berapa kita nak bagi markah kepada mereka yang hebat ni Ustazah? Okey. Kebanyakannya dapat menjawab dengan betul dan semua jawapannya boleh ada yang salah sikit tapi diberikan jawapan juga yang betul. Ya. Jadi kerjasama antara mereka tu sangat-sangat bagus. Kita bagi 2 markah untuk semua. Alhamdulillah. Baik hati ni. Tahniah baik hati Ustazah. Okey Ustazah, boleh teruskan? Sementara Kak Syafiqah menulis markah untuk rakan-rakan di studio. Apa kata adik-adik lihat uji minda yang seterusnya. Susun antara amalan pelaksanaan haji tamatuk berikut mengikut tertib yang betul. Berniat ihram umrah di miqat, wukuf di Arafah, meninggalkan larangan haji, bermalam di Musdalifah, berniat ihram haji di miqat dan meninggalkan larangan umrah. Jadi adik-adik, murid-murid perlu menyusun mengikut susunannya. Okey, apa kata kita cuba tanya adik-adik di studio siapa yang nak mencabar minda mereka. Okey, ada tak siapa-siapa yang nak Siapa cuba nak jawab? Ya, okey. Ainin Sofia dah angkat Silakan tangan Ainin cepat. Sofia. Okey, Ainin Sofia sebut dulu. Yang pertama, berniat ihram umrah di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan umrah. Yang ketiga, berniat ihram haji di miqat. Yang keempat, meninggalkan larangan haji. Yang kelima, wukuf di Arafah. Yang keenam, bermalam di Muzdalifah. Okey, kawan-kawan yang lain setuju tak dengan jawapan Ainin Sofia tadi? Setuju tak? Okey, apa setuju kata tak? kita tengok jawapannya. Okey. Yang pertama, berniat ihram umrah di miqat, meninggalkan larangan umrah, berniat ihram haji di miqat. Yang seterusnya, meninggalkan larangan haji, kemudian wukuf di Arafah dan yang terakhir bermalam di Musdalifah. Ini antara amalan pelaksanaan haji yang telah disusun mengikut susunan. Tahniah Sofia. Betul kita semua? bagi. Semua Ya, betul betul? semua. So Masya Sofia Allah. dapat ekstra 2 markah. Ekstra 2 markah untuk Sofia. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah Itu- murid-murid. Itulah tadi perjalanan Haji Tamatuk. Didik TV KPM